Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan membincangkan modul excellent PT3 Science. Kita menggunakan modul khas untuk kita ulang kaji apa yang kita dah pelajari di tingkatan 3 bab 1. Kita mulakan dengan bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Sebenarnya modul ini adalah tentang soalan-soalan yang dibuat khas untuk murid supaya kita lebih mengenali atau kita biasa membuat soalan-soalan nanti kita bila dalam peperiksaan kita dah biasa lihat soalan tu, jadi mudahlah untuk kita menjawabnya nanti peperiksaan. Jadi dekat sini mari kita lihat tanpa membuang masa. Kita lihat dekat sini sambil itu kita boleh ulang kaji apakah yang kita dah terlupa sebelum ni kan. Jadi sebenarnya cikgu dapat sampel saja, dekat situ ada sampel kan. Tapi tak apa. Jika kita dia sebenarnya hard copy tapi kita jadikan dia soft copy lah supaya kita boleh nampak di sini online nanti kita bila dah bersemuka kita boleh guna hard copy dia Okey. Jadi kita dalam bab 1 ni cikgu ambil kehadiran sekejap. Seminit seminit. Jadi kita lihat dekat sini ada soalan tu. Azmi dia kata menghadapi masalah melihat objek jauh dengan jelas. Antara berikut yang manakah merupakan sebab dan cara pembetulan untuk masalah itu? Ni kita tengok dia nak mengatasi masalah rabun jauh. Kan? Yang mana dia boleh atasi tu? Jawapan dia apa? Disebabkan sebenarnya B B. Cikgu bulatkan dekat sini. Ataupun cikgu highlight lah. Dekat sini. B. Di mana kantanya. Ni. Ada kawan masuk. Sila masuk. Kita sedang membincangkan tentang modul excellent. Dah boleh masuk tak? Tak boleh masuk Ada 4 ni. Mungkin line kawan awak. Kantanya terlalu tebal kantanya terlalu tebal. Dan menggunakan kanta cekung. Dia baru masuk. Alif Alif. Sekarang ni kita tengah membincangkan tentang modul di mana kita dah ulang kaji sebenarnya. Ulang kaji bab 1 semula. Modul khas excellent. So kita mula tadi. Jadi B kanta ni terlalu tebal dan dia untuk mengatasinya kita gunakan kanta cekung kanta cekung. Dia dah. Seterusnya tak apa ni kita dia dah ni dah. B saja B. Yang kedua, antara yang berikut yang manakah boleh dipengaruhi oleh deria bau? Kat sini. Dua C. Sekejap. Sekejap. Sekejap.
Okay, sorry ya. Ada ada kecemasan. Okay. Jadi ini tadi ya. Yang manakah boleh dipengaruhi oleh deria bau? Jawapannya ialah C ya. Rasa. Ini dia. Biru. Okey, dari rasa ya. Bahaya ni. Okey, sorry ada apa? Ada postage tadi ya. Okey. Dengan cikgu Dengan cikgu, sorry ya. Gangguan sikit. Okey, seterusnya deria bau yang ni ya. Okey, yang ketiga, yang manakah menunjukkan proses untuk mengesan bau? Proses urutan. Okey, kita perlukan urutan di sini. Okey. So, urutan kita ialah ni. Allah. Okey, tak boleh. Okey, urutan kita ialah C di mana R, P, Q, S ya. R, P, Q, S. Jadi macam tu. Okey. C ya, C. Di mana yang mula-mula ialah R, bahan kimia larut dalam mukus. Kemudian P, reseptor bau mengesan menghasilkan impuls. Q, impuls dihantar ke otak. Dan S, impuls ditafsir. Dia mesti yang last kali mesti ditafsir oleh otak lah. Ya. Kemudian dia kena larut dulu dalam mukus. Mukus ni macam lendir ya. Umpama macam macam nak kata himus macam tu lah ya. Okey, macam tu. So cikgu highlightkan C saja. Cikgu nak warna kuning sebenarnya. Okey macam tu. Okey, jadi seterusnya kita jawab soalan ni. Nyatakan, okey. Okey, mari kita lihat. Ni ada sistem saraf pusat. Okey, ini adalah sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf pusat, periferi, R. Okey.
Dia nak kita nyatakan bahagian P, Q, R dan S. P, Q, R dan S. Okey. Kalau P tu apa? P tu ialah ni. P. Otak. Okey. P ialah otak ya. Okey. Kalau cikgu nak type dekat sini. Tak boleh ya. Kita draw saja. Okey. Push. Tak boleh nak type kan. Okey. Okey. P ni ialah otak. Q ni ialah saraf tunjang. Okey. R tu ialah saraf cranium. Okey. Cranium dan S tu ialah saraf spina ya. S saraf spina. Okey, kemudian lengkapkan aliran impuls dan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, lengkapkan. Dia nak kita lengkapkan yang ini. Okey, di mana satu A1 ni okay, yang ini ialah apa dia? Kita boleh add comment sebenarnya. Okey, itu ialah effector. Effector ya. Ni. Yang ni ejaan dia ya. Okey, kalau nombor 2. Okey, kita boleh tick di situ. Okey. Yang nombor 2 ni. Add comment, okey. Add comment. Q kan, nombor 2 kan. Nombor 2 tu ialah effector. Effector, okey. Effector, tu ejaan dia. Okey. Effector. Macam tu ya. Okey, seterusnya B. Yang ini B. Okay, cikgu highlight. Okey, B ni. Letak komen. Okey, B ni sama juga. Effector juga dan effector juga. Sama. Effector. Okey, ulang. Effector. Ya. Sama, tetapi kalau ni effector. Sama, still sama. Effector. Okey. Macam tu ya. Boleh ya? Setakat ni. Okey. Cuba awak lihat dekat sini. Cikgu nak highlight kan. Tindakan ini ialah tindakan terkawal. Tindakan terkawal ni dia guna otak. Dia melalui otak ya. Ada rangsangan, dia lalu otak, lepas tu ada gerak balas. Tetapi kalau ini tindakan luar kawal, okey, di mana dia tak lalu otak, dia melalui medulla oblongata. Dia medulla oblongata. Tak highlight. Okey. Cikgu highlightkan ya. Okey, kalau ulang kaji, ini tindakan terkawal dia akan melalui otak. Mana kalau tindakan luar kawal dia akan melalui saraf tunjang atau medulla oblongata. Itu beza dia ya. Jadi awak kena ambil perhatian lah. Ya. Ada bunyi. Siapa tu yang bunyi? Ada orang join? Okey. Okey, boleh ya, teruskan. Okey, seterusnya ni mata. Tak apa, kita pelan-pelan ya. Lama-lama kita boleh kayu juga kan. Pelan-pelan terkayu ya. Okey, rajah ni menunjukkan keratan rentas mata manusia. Okey, mata manusia. So, dekat sini labelkan struktur mata itu dengan betul. Jadi awak boleh labelkan lah. Ya, boleh labelkan rujuk buku. Ya. Tak apa, ni ada dalam buku, tak apa. Okey, seterusnya kita nak tengok dekat sini bahagian mata, kena tahulah bahagian mata, fungsi bahagian mata semua. Okey, yang mengalami pengendoran. Ni kata kuncinya. Cikgu highlight kan kata kuncinya. Pengendoran dan pengecutan untuk mengawal ketebalan mata.
Okey. Jadi sebenarnya tak boleh nak ni. Okey, cikgu highlightkan dulu. Stop. Okey, tak apa. Okey. Dia dah merah semula. Dia dah kuning semula. Okey, jadi bila dia mengalami pengendoran dan pengecutan dan mengawal ketebalan kanta mata ni, ketebalan kanta mata sudah semestinya itu ialah apa sebenarnya? Yang keempat A, itu ialah otot silia. Otot silia ya. Boleh je tak otot silia? Okey. Add comment di sini. Okey, ini ialah otot silia. Nanti awak tulislah ya. Ni. Namanya ulang kaji kan. Ya, itu otot silia. Bila awak pergi sini nampak otot silia macam tu ya. Okey, lepas tu memegang kanta mata pada kedudukannya. Dia pegang, okey kata kunci, memegang kanta mata pada kedudukan. Memegang kanta mata, okey. Highlight di sini. Pegang kanta mata, kita add comment. Itu ialah ligamen penggantung. Ligamen, okey siapa yang terlupa? Ligamen. Okey, penggantung. Ya, okey. Nanti bila awak pegang ni ada ligamen pengantung. Okey, C. Fungsi. Mengekalkan bentuk bola mata dan membantu memfokuskan cahaya. Mengekalkan bentuk bola mata dan fokus cahaya. Okey, tu kata kunci. Apa? Agak-agak apa dia? Kata kunci ni ada yang dah terlupa ke kan? Betul tak? Itu ialah gelemai ya, gelemai ya. Lain dengan gelemaca tau. Itu ialah gelemai. Gelemai ya. Okey. Kemudian mengekalkan bentuk bola mata. Tadi bola mata dan fokus cahaya. Yang ini sama. Ini ke retina. Yang ini ke dalam mata. Yang ini ke dalam retina. Perbezaan dia ya. Okey. Yang ini kita katakan sebagai yang ini tadi gelemai kan. Yang ini ialah gelemaca ya. Gelemaca. Okey. Jadi sikit lagi. Memfokuskan cahaya. Fokuskan cahaya ke dalam retina. Semua ni yang penting ya sebenarnya. Apa? Dia fokuskan cahaya. Itu ialah kanta mata. Okey, kanta mata. Okey. Okey, yang ini kita buat sampai E ya. E. Okey. Sekurang-kurangnya awak boleh tahulah 5 ni ya. Okey, seterusnya yang kita lihat, yang lain awak boleh nanti awak cuba ya, cuba sendiri. Ni yang penting juga, okey, ini ialah di mana Raja menunjukkan fotoreseptor ya dalam mata. Ada dalam buku kita, okey, so kita ulang kaji. Di mana P dan Q, dia nak kita P dan Q. Okey, di mana boleh kita letak kat sini. Okey, P ialah cell rod. Okey, cell rod. Okey. Mana kalau Q ialah cell con. Ingat tak? Cell con. Cell rod dan cell con.
Okey, kalau awak tengok ni sel rod, ni sel con. Jadi itu ialah P dan Q. Okey, rajah ni, ni telinga pula. Okey, rajah menunjukkan struktur telinga. Labelkan bahagian-bahagian telinga. Okey, kita cari yang penting. Cikgu tunjukkan yang penting ya. Okey, yang berlabel pada rajah ini ya. Okey, A dekat mana? Ni A. A ini ialah ossicle. Highlightkan. Okey. Boleh tak? Okey, ni A. Refresh. Okey, highlight. A ini ialah ossicle. Okey. Add comment. Ossicle boleh je tak? O-S-I-K-E-L. Okey, ossicle. Dekat sini ya, nampak tak dia macam tengah-tengah ni ya. Okey. Bila kita tengok sini balik, nampaklah kita dah label. Okey, seterusnya B. Ni. Yang ini yang macam arah ke sini ya. Okey. B ni ialah saraf auditory ya, saraf. Okey. Nampak kan? Nampak cikgu type ni kan? Nampak tak? Hey. Ya Allah. Okey. Macam tu ya. Ni dia. Ni baru muncul ya. Okey, ni dia tadi saraf, saraf auditory ya. Okey, sedaplah saraf auditory. Macam mana ejaan dia? Auditory. Ejaan dia kena betul ya. Okey, saraf auditory. Boleh ya anak-anak ya? Setakat ni. Okey. Setakat ni boleh. Okey. Okey, sekejap Okey ada anak cikgu sikit. Okey, seterusnya. Okey, B. C. Kita tengok C. C. Okey, C ialah cochlea C ialah cochlea. Ni. Cochlea, ejaan dia macam ni ya. Ejaan dia macam ni. So, kena tahulah. Okey, cochlea dan okey, D.
Okey, D itu apa? D, sikit lagi. D itu ialah jendela bujur. Okey. Okey, Nan. D ni ialah jendela bujur. Oh, dia bergerak. Okey. Ni ialah jendela bujur ya. Okey. Jadi kita ambil 3. C tadi apa? C ialah koklia. Dia tak muncul tadi ya. C ni koklia. Penting. Okey, so 4 ni lah. Ya. Okey, tak apa ya. C. Dia ni ya. Okey. So C tadi koklia. Okey, cikgu try tu. Macam tu ya. Okey, lain nanti kita boleh so boleh sambung. Nampak ya dekat ni? Okey, nampak ya semua? Okey, seterusnya labelkan. Okey, kita dah labelkan lah antaranya. So ini pula ialah hidung. Okey, hidung manusia. Okey, kita cari X dan Y. X, Y, Z. Okey, X. Ni X semestinya. Awak tahulah kan? X tu apa? Lubang hidung. Okey. Y. Y tu apa? Y yang ni. Macam apa, ada ni sikit. Ada bulu-bulu di situ. Itu ialah sebenarnya sel deria bau Y ni. Y kita ambil sikit. Okey, sel deria bau. Okey. Kita tulis ya. Sel deria bau. Okey, kalau Z. Ulang kaji ni, ulang kaji ya. Okey, Z. Tambah. Sampai pukul 1 kan. Okey. Z. Kalau Y tu tadi sel deria bau. Okey. Dia ialah rongga hidung. Ya, rongga hidung. Okey. Macam tu ya. Okey. Setakat ni okey tak ada masalah kan? Okey, ni kita label biasa saja. Okey, dia kata nyatakan fungsi sel deria bau. Nyatakan fungsi sel deria bau. Apakah fungsinya? Yang tadilah yang awak labelkan tadi. Okey, sebenarnya dia akan menghasilkan impuls saraf. Okey, fungsi sel deria bau. Okey, kat sini dia akan menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf ya. Okey, tu dia. Inilah fungsinya sel deria bau. Okey, berdasarkan rajah ni nyatakan deria yang berhubung dengan deria bau. Deria yang menghubungkan. Okey. Dia menghubungkan dengan deria bau sebenarnya. Okey. Apa? Sebenarnya apakah yang menghubungkan? Deria bau dengan deria ini dia saling berkait. Selalunya kalau kita hilang deria bau, kita akan macam hilang juga deria ini. Macam tu. Kesema kan? Jadi apa deria itu? Itu ialah deria rasa. Deria rasa. Jadi kalau kita hilang deria ni, dua-dua kan mempengaruhi ya. Okey. Seterusnya, rajah berikut menunjukkan keratan lidah.
Lidah manusia. Okey. So kita ada keratan dia. Dalam buku ada juga. Okey, tapi kita nak tengoklah macam mana ya. Permukaan lidah ni dia mempunyai binti-binti kecil dekat sini. Perasan tak dekat lidah awak? Ada binti-bintil tu. Perasan kan? Okey, apa namanya? Dia dipanggil. Ingat lagi tak? Papila, ingat tak? Papila. Ni papila. Cikgu dah beritahu hari tu, pernah beritahu lah. Sebenarnya itu ialah papila ya. Okey. Jadi permukaan struktur tersebut dilapisi dengan apa? Lapisan lidah awak tu. Itu kita namakan tunas rasa. Tunas rasa. Jadi permukaan itulah dilapisi oleh tunas rasa. Okey, jadi 5 rasa asas yang dapat dikesan oleh reseptor rasa ialah manis, masin, masam. Lagi? Lagi apa? Manis, masin, masam, pahit. Betul tak? Pahit. Ya. Pahit dan okey, satu lagi. Kat sini. Satu lagi. Okey. Ni. Apakah? Ni khas sikit. Umami. Umami namanya ya. Ni ejaan dia. Umami. Okey, di mana? Itulah dia. Umami. 5 rasa asas. Okey, ini sekarang tentang kulit manusia. Okey, kita ambil lah. Sebenarnya kelima-lima ni penting juga. Okey, kita mulakan dengan P. Okey, P dekat sini. Dia dah Okey, kita buang sikit. Okey. Okey, P. Sikit je sini kita highlightkan dia. Tak boleh. Okey, tak apa, kita add comment. Okey, P itu ialah apa? Atas sekali, itu ialah reseptor sakit. Reseptor sakit. Kita rasa sakit. Reseptor lah. Okey, reseptor sakit ya. Okey, P. Okey, kalau Q. Okey, Q kat sini. Okey, kita tulis kat sini lah sebenarnya. Kat sini Q. Okey. Q ni apa? Dekat mana tadi? Q. Reseptor haba. Reseptor haba. Okey. Macam tu ya. Q sini. Yang ini rupa dia. Okey, di mana R. R ni ialah reseptor sentuhan. Okey, reseptor sentuhan. Okey. Okey, di mana kalau S ialah reseptor sejuk. Okey, kita highlight kat sini. S. Reseptor sejuk. Okey. Dan kalau T di sini, T. Okey, dia gabung sekali. Tak apa. T kita highlight sinilah. Ya. Okey, T dekat situ ialah reseptor tekanan ya, dekat situ ya. Reseptor tekanan. Okey, itulah dia. Kita dah lengkap labelkan reseptor-reseptor dalam kulit manusia ya. Okey. Jadi dia kata ramalkan keadaan yang akan berlaku pada seseorang jika reseptor P tidak berfungsi dengan baik. Kalau P ni.
P ni apa tadi? P ni ialah reseptor sakit. Jika tak berfungsi dengan baik, apakah yang terjadi? P tidak berfungsi dengan baik. Apa terjadi pada P tu? Kita, pada diri kita? P. Maka orang itu akan terdedah kepada kecederaan. Okey. Orang itu akan terdedah kepada kecederaan. Jadi sebabnya dia tak rasa kan, tak rasa sakit. Jadi dia mudahlah terdedah kepada kecederaan. Kesian kan, sebab dia tak rasa. Contohnya kalau dia pegang benda panas, dia tak rasa sakit pun, tak rasa panas ke apa, ataupun dia terkena paku ke dan sebagainya. So akan cedera lah dia, melecur ke, sakit dan sebagainya ya. Jadi bahayalah sebenarnya. Itulah fungsinya reseptor sakit tu supaya kita boleh tarik tangan kita dan kita tidak tercedera, tidak melecur dan sebagainya. Okey. Boleh setakat ni? Faham ya? Okey, jadi itu okey 10, 11. Jadi oleh itu boleh nak teruskan ke? Boleh teruskan ke kita berhenti di sini? Okay, cuba cikgu tengok apakah sikit lagi kan sebenarnya, betul tak? Sikit lagi teruskan sikit okey. Jadi kita ambil sikit. Jadi ini ialah lengkapkan peta alim menunjukkan mekanisme pendengaran. Macam mana mekanisme pendengaran manusia ni? Jadi sebenarnya daripada bunyi 10 10 pada bunyi, okey kita ambil sikit lah. Bunyi ni A ialah cuping telinga, B ialah salur telinga, C ialah gegendang telinga, D ni pentingnya, ni ossicle. Okey, ni cikgu catat. Pertama ini ialah ossicle. Okey. Ossicle. E. Selepas ossicle ada apa? Jendela bujur. Okey, jendela bujur. Okey. F. Nampak arrow dia kat sini F ialah cochlea. Okey, cochlea. Cochlea ejaan dia hati-hati Okey, cochlea. Dan dekat sini G. G ni ialah saraf auditory yang cikgu cakapkan tadi atas tadi. Saraf auditory. Ejaan dia kena hati-hati kejap. A kan? Auditory. Okey, ejaan dia auditory. Hati-hati ejaan dia. Okey. Dan otak dan seterusnya ditafsir oleh otak. Okey. Ya. Ditafsir oleh otak. Okey. Sikit lagi. 11. Ni adalah kecacatan di mana okey, kanta mata ni kalau isi rabun dekat macam tadi, rabun dekat, rabun jauh, astigmatisma. Ini dua-dualah maksudnya. Okey, kalau kanta dekat ni, dia jadi apa? Kanta dia jadi nipis. Kalau ni, dia jadi terlampau nipis nipis. Jadi dia menyebabkan kita rabun dekat lah. Okey. Kemudian berbola matanya jadi apa? Pendek.
Ya, pendek. Okey. Kantang matanya nipis, berbola matanya jadi pendek. Jadi itulah rabun dekat. Okey, kalau rabun jauh. Okey, kalau rabun jauh. Okey, kalau rabun jauh dia jadi macam mana? Tebal lah dia sebaliknya Tebal. Okey, yang ini tebal. Okey, yang ini bola matanya terlalu panjang. Okey. Yang ini pendek tadi kan? Yang ini pendek tadi. Yang ini panjang lah sebaliknya ya. Panjang. Bertentangan lah ya. Okey, panjang. So itu ialah rabun jauh. Okey, kalau astigmatisme ni dua-dua kan? Okey, dua-dua. Oh. Oh, tidak. Okey. Permukaan kornea ni. Permukaan kornea ni dia menjadi macam mana? Dia jadi apa? Tidak sekata ya. Tidak sekata. Yang ni. Yang tidak sekata. Okey, tulis sikit ya. Kata kunci ya. Tidak sekata. Okey, dan oh ni cara pembetulan dekat bawah ni ya. Okey, kalau rabun dekat, kita guna kanta apa? Cembung ya. Kita guna kanta cembung. Ejaan cembung. Ni kanta cembung. Okey. Pembetulan, okey. Jadi kalau rabun jauh kita guna kanta cekung. Cekung. Okey, dan sikit lagi ya. Kalau yang last kali astigmatisme ni, okey, kita guna macam mana kita nak baiki. Kita nak baiki dia. Kita gunakan silinder. Ya, silinder. Okey, sikit lagi. Okey, last ni. Silinder. Okey. Kita baiki dia dengan silinder. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ni sekian dulu. Okey, untuk hari ni kita akan sambung nanti. Okey, bila di masa akan datang. Okey, hari Rabu. Okey, dah cikgu ucapkan ribuan terima kasih semua. Jumpa hari Rabu. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa hari Rabu ya. Okey, sama-sama. Terima kasih. Bye.